Tanda yang pertama yang kita nak tengok hari ini, waqala al-musannif rahimahullahu taala, waqala al-musannif hafizahullahu taala, perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Ini tanda yang pertama yang kita nak tengok hari ini. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Qala wa dhamma as-sibabata wal-wusta. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan dan kiamat seperti ini. Baginda merapatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu ana, aku diutuskan menjadi rasul. Dengan kiamat Nabi sebut macam ni. Ada hadis lain Nabi sebut wa yushir, Nabi tunjuk dua jari macam ni. Ada hadis wa dhamma ni Nabi perapat dua jari ni. Apa maksud perapat ni Ustaz? Perapat bahasa mudah dia macam inilah. Rupanya baginda nak bagi tahu kita, lepas aku diutuskan di atas muka bumi ni, tak ada dah peristiwa besar yang lain dia nak jadi di atas muka bumi ni melainkan kiamat. Boleh faham bahasa tu? Lepas baginda dilantik jadi rasul, tak ada dah peristiwa besar yang nak jadi di atas dunia ni melainkan kiamat. Rasa-rasa tanda ni keluar Rai'ah nombor satu tu nombor satu tu Rai'ah. Tak payah bincang Cuma ayah kalau nak catat sikit, boleh buat catatan sebelah perkataan bumi tu. Buat catatan di situ, tulis dah keluar 1400 tahun lepas. Mana tanda ni, tanda hak kita mengaji nombor satu ni dah keluar 1400 tahun dulu. Dia orang kita hari ni kata kiamat lambat lagi, boleh relax lagi, nak buat apa buat, rasa nak buat maksiat buat, rasa nak buat dosa buat. Padahal tanda hak Nabi sebut tu keluar 1400 tahun dulu. Dan siapa nak buat catatan di bawah tu boleh catat sikit lagi, tulis situ Imam Qurtubi mengatakan, catat kat buku tu. Kira lepas ni keluar boleh mengajak tu. Bagi poin ni poin boleh mengajak tu. Tulis kat buku tu, Imam Qurtubi mengatakan, inilah tanda kiamat yang pertama. Sambung sikit lagi, kerana baginda Rasul akhir zaman. Abang kita yang abang tak ada buku kan? Buku ada kat atas kotak ni kotak hijau, kalau nak ambil boleh ambil atas kotak lah. Imam Qurtubi, seorang ulama tafsir, sebut terang-terang dah. Imam Qurtubi kata hadis ini merupakan satu tanda kiamat. Hadis ni nak bicara satu tanda kiamat, dan tanda kiamat nombor satu keluar atas muka bumi ni rupanya masa baginda dilantik jadi rasul. Hak kita dah dengar cerita Nabi kena peluk iqra kan ayat ni. Sebut siap tu ni sikit hari kan kita bulan Ramadan kan kita duk sambut nuzul Quran. Kadang bila bicara nuzul Quran ni, selalunya tok guru kalau bicara bab apa ilmu ataupun cerita pasal nuzul Quran ni, dia akan cerita Nabi SAW naik Gua Hira. Masa duduk di Gua Hira tu, Nabi kena peluk dengan Jibril kata iqra. Nabi jawab ma ana biqari, aku nak baca apa? Nabi kata iqra, nak baca apa? Iqra 3 kali nak baca apa? Kan last sekali turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tengok cerita tu kan. Habis selesai Nabi dapat iqra, baginda balik dalam keadaan duk ketak-ketak tu. Isteri Nabi kata Nabi SAW suruh zammiluni, selimut aku. Rupanya peristiwa tu nanti Tok Guru akan main cerita tu. Peristiwa tu merupakan apa? Itu bahasa mudah kita sebut wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW. Tu cerita tu nak bagi tahu apa? Ayat Quran yang pertama turun pada baginda adalah iqra. Itu juga tanda baginda dilantik jadi rasul. Tak apalah, ada 2-3 poin, tapi salah satu poin kita kena ingat kalau kita dengar cerita ni lepas ni, ingat itu tanda kiamat nombor 1 yang keluar atas muka bumi. Maknanya peristiwa nuzul Quran ni kira tanda kiamat nombor 1 keluar dalam dunia ni. Awak yang senyap nampak ke? Lama dah banyak. Tak apalah, kita ambil pengajaran. Rate dah nombor 1 tu. InsyaAllah. Poin nombor 2. Boleh baca macam tu boleh lah. Tak payah detail-detail sangat kan. Yang kedua, di antara tanda kiamat, yang ni pun saya rasa baca tajuk pun rate dulu pun tak apa. Memang dah keluar dah pun, dah selesai dah pun.
kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'dud sittan baina yaday as-sa'ah mauti. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku 6 perkara bila hampir dengan kita. Potong kita tu tulis tu kiamat. Silap ejaan tu, bukan kita tu, kiamat. Maknanya ada 6 peristiwa besar yang akan berlaku, ataupun ada beberapa, 6 lah, ada 6 peristiwa besar dalam hadis ni Nabi sebut akan berlaku bila tiba dekat-dekat nak kiamat. Nak jadi kiamat akan muncul 6 ni dulu. Apa dia 6 tu Ustaz? Salah satu daripada 6 tu Nabi sebut mauti, kewafatan aku. Maknanya dekat nak kiamat kamu boleh tengok tanda ni muncul, tanda ni keluar, mana dekat dah satu dengan kiamat. Nabi sebut salah satu dia mauti, kematian aku. Dan saya rasa yang ni pun tak payah bincang banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijrah. 11 Hijrah lah, kita 1442. Baginda wafat dah 1431. Dah lepas 1400 tahun dah baginda wafat. Rupanya baginda wafat tu, peristiwa baginda wafat itu satu tanda kiamat. Baik, ayah-ayah yang main mengaji pagi ni ataupun tengah hari ni, ayah-ayah mau kalau saya bagi 6 tu apa dah? Nak cetik Kalau nak cetik saya nak bagi. Yang Nabi sebut kiamat tak akan berlaku melainkan bila keluar 6 perkara ni. Bila keluar 6 ni, tu tanda nak kiamat lah tu. Nak? Kalau nak saya baca, cetik lah no. Okey. Boleh cetik kat bawah tu, tulis. Pasal cerita ni Nabi sebut masa perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah, dekat-dekat baginda nak wafat dah. Nabi sebut 6 peristiwa ni. Nabi kata jadi 6 ni nak kiamat lah tu. Nombor 1 tulis itu kewafatan aku. Tak apalah, cetik kecil-kecil pun tak apa. Kewafatanku. Nombor 2 tulis itu pembukaan Baitul Maqdis. Itu sekali kita baca dekat hadis nombor 3. Tajuk nombor 3 tu pun bahas hadis tu jugalah. Okey. Nombor 3 tulis kat situ wabak ta'un yang membunuhmu dan zuriatmu. Wabak ta'un yang membunuhmu dan zuriatmu. Itu nombor 3. Maknanya Nabi sebut peristiwa ketiga yang akan berlaku ada wabak ta'un. Wabak tu akan bunuh kamu, bunuh keturunan kamu sekali. Keluar lagi peristiwa ni Ustaz. Ada yang kata peristiwa ni jadilah tahun 18 Hijrah di Syria. Wabak ta'un yang bunuh orang, yang bunuh sahabat, yang bunuh zuriat keturunan sahabat ni dah jadilah tahun 18 Hijrah. Habis pakat meninggal belaka. Muaz bin Jabal, sahabat yang kita selalu dengar nama, meninggal dunia dalam penyakit ta'un ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat yang besar, meninggal dunia dalam wabak ta'un ni. Sekali dengan keturunan dia, anak cucu cicit semua mati belaka. Tak ada keturunan dah. Itu nombor 3. Nombor 4, yang ni nampak gaya doa keluar zaman kita kot, wallahu alam lah. Nombor 4, kemewahan yang melampau. Kemewahan yang melampau. Ini dia nampak jadi zaman kita kot, wallahu alam lah. Nombor 5, hak ni pun nampak gaya duk jadi zaman kita jugalah. Apa dia Ustaz? Nombor 5, fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah apa saya tak tahu. Tapi akan mari satu masa orang Islam semua akan kena fitnah. Fitnah ni bukan tuduhan palsu, bukan. Fitnah ni maksud dia ujian. Semua orang Islam akan kena satu ujian yang sangat teruk. Ujian apa? Saya pun tak tahu. Tapi kita kena standby lah. Semua orang Islam nanti kena. Kalau kata orang kafir kena, orang Islam semua kena. Benar apa Ustaz? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Cuma nanti kalau kita tengok satu suasana, semua orang Islam kena fitnah ni, ingatlah Nabi SAW dah maklum kat kita 1400 tahun lepas. Boleh? Selesai. Dan yang paling menakutkan, yang ni saya takut sikit lah, tapi tak apalah.
ayat dia panjang. Tapi saya baca lah noh. Kalau rasa nak catik penuh catik, kalau rasa nak catik sekerat pun catiklah. Ada poin yang keenam ni, maksud poin dia, orang Islam melakukan genjatan senjata dengan Bani Asfar. Orang Islam akan melakukan genjatan senjata dengan Bani Asfar. Asfar, A-S-F-A-R, Bani Asfar. Okay. Dan mereka berkhianat terhadap orang Islam. Dan mereka berkhianat terhadap orang Islam. Mereka tu siapa? Bani Asfar tu lah. Mereka berkhianat kepada orang Islam. Okey, ayat dia panjang sikit, tak apalah pakai tulis lah noh. Dan menyerang orang Islam. Dan menyerang orang Islam di bawah 80 bendera. Dan menyerang orang Islam di bawah 80 bendera. Di mana satu bendera, tu ayat dia panjang, hadis tu panjang sikit ya, tu yang saya bagi panjang tu. Di mana satu bendera ada 12,000 tentera. Di mana satu bendera ada 12,000 tentera. Cuma kita tak tahu siapa ya. Tapi sampai satu masa nanti kita akan nampak. Sebab tu penting mengaji kita isu-isu macam ni. Kita mengaji bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi kita mengaji, kita nak bersiap sedia. Dia akan berlaku. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik, selesai. Habis lah. Tak payah ulah panjang-panjang, doa, raih. Kewafatan baginda dah berlaku dah.